A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wow ya, Jazni Ahmad masih ya, walaupun tak apa sihat Jazni, tahniah ya. Anda yang pertama. Jazni dia tak sihat dia kata, tapi dia dapat respon yang pertama ya ke penting untuk tabah begini. Tahniah ya, ni pensyarah UUM. Orang baik ni ya, mudah-mudahan terus sihat ya. Siapa yang lain, Jebon awal, Hafizatul, Kamisa Rasman ya, ini semua awal ni. Lepas tu Joha Joib, Ina Zalina, Nur Hayati, ini top 10 semua ni. Zafir Zafrul, Rifah Marjan, Syarifah Nur ya. Kamisa Rasman, Hafizal dah sebut tadi, Jebon dah sebut, Ina, Nur Hayati Bidin, Rifah Marjan ya. Lepas tu Muhammad Al-Syafi'i, siapa lagi? Dia ulang-ulang ya, dia berulang-ulang ni, tak apa nak baca. Lina Mukmin, Jamaliah Nawawi, Nurlinda, Puan Zainon daripada Kamera Singapura, tahniah. Rifah Marjan, Rafidah Hassan, Jawada pun awal top 20. Zaris ya. Jebon dah share dah. Terima kasih Jebon ya, dia dah share dah. Dah share tak apa dia kata ya. Orang yang dah share dah berapa? 20 orang dah. 111 dah masuk kelas, baru 29, 30 baru share. Share kat 10 orang kawan guys. Share pada 10 geng atau 10 grup ya. Suhaili Hamid, terima kasih. Alam Ahmad, Hafizatul, Siti Ajar, Intan Sumaya, terima kasih. Siti Kusal, Sherilizatul ya. Ada you payah-payah nama tu. Tak apa kata kalau nama payah ni tukar pada Elias Bedah, senang. Eda Hafida, Bunga Merah, Nazmi Ani, Khalijah Sairan. Ni geng saya ni. Geng-geng Sairan ni Jawa lah. Nikmah Basri, Erin Mat Said, Fatin Nabilah. Tu dia, Fatin ni orang kena bijak tau. Cinta Kumami Ros, Siti Nili ya. Siti Ajar tidak sebut. Zurina Mak Isa ada, terima kasih Puan Zurina. Ina dah sebut tadi. Fatimah Abdul Wahab, ni jarang jumpa ni ya. Rifah kata cantik baju. Betul. Ada jamuan keluarga ni, semua yang gagah-gagah. Tok Abang ni hampir sihat tapi gagah-gagah insya-Allah ya. Sebab malam ni nak tengok Mak Kilau, jangan main-main. Kalau sakit dia memang cancel lah. Farihin Ismail, Nur Zehan Adria, Yasimah ya, Akmal Aziz ya, Jawada dah sebut tadi, Muslihah Musa, Asmah Linda, Asmana-mana tu, Asmana-mana, Atibu Erni Guroh, Linda Abdullah, Rifah Majan dah sebut, Julia Afira, Cik Akmal Musa, Adi Bujang. Ini memang bujang ya, sepanjang hayat. Adi Bujang, Intan Aziz, Zam Musa, Erni Guru dah sebut, Lita Walita, Cik Akmal Musa dah sebut. Siapa lagi tadi tu? Adi Bujang, Allah dia ulang-ulang ya. Cinta Kumamirus, Lina Jolina, Jolina Jowi punya geng. Azwa. Dia pun kata cantik baju tu apa. Tok Mak yang pilih. Intan Aziz, Sandra Elan ya, Tilina, Yasimah Maria ya, Siti Nuria, Mastura Muhammad, Intan Sumaya, Muhammad Azani. Berapa orang dah share? Wah, not bad. 194. Kita 200 share. Dah 201. So kita akan mulakan sekarang ya. Muhammad Azani. Okey. Yase ya, Hairul Hazri, Wan Zakia, Carol Iqbal, Asni Senior ya, Ismail Osman, Intan Sumaya dah sebut, Mazna Idris, Zainab Osman, dan yang lain lah ya. Atiwo dah sebut tadi, Lina Mukmin. Okey. So 204 orang dalam kelas. Tok Abang kata 200 aja kita sambung. 215 dalam kelas, 205 dah share. Like dan share guys ya. Sebab hari ni dia punya tema pakai colorful dress untuk meraihkan cucu-cucu saudara ya, dan kerabat kami yang graduate dalam masa MCO, dan juga meraihkan keluarga daripada Perth ya. So kita jumpalah hari ni. Mudah-mudahan Allah rahmati majlis ni, dan Tok Abah kena
bagi pep talk lah kepada dia orang kejap, ya. Terus main Tok Abah cap-cap pakai baju sebab pukul 8 dah kena bertolak ke Dewan Majlis ke MBSA. Okey. So kita sambung tip untuk sentiasa bermotivasi bahagian yang ke-11. 11 days now boys, guys, yeah, guys, boys and girls. Dan semalam Tok Abah berhenti kat nombor 25, iaitu fikir dan fokus mengenai setiap hari. Macam orang bercinta, dia selalu fikir pada orang disayangi, maka kita pun kena cinta dan sayang pada matlamat hidup kita. Sebabnya salah satu yang Tok Abah akan bagi nasihat pada cucu-cucu saudara yang baru bergraduasi ialah kena cintai kerjaya kita. Kan Tok Abah dah sebut, kalau kita jumpa kerjaya yang kita suka, maka kita akan bermain sepanjang hayat. When you find a job that you like, when you find an interesting job that you like, that you love, you will play throughout your life. Kata Pramod Batra. Ni tahun berapa tu? Tahun 80-an Tok Abah dapat nasihat tu. Bila kita berjumpa kerjaya, masa tu Tok Abah jadi pensyarah, ya. Jadi pensyarah, memang Tok Abah memang suka jadi pensyarah, jumpa student, bagi menasihat, bagi kelas, bagi advice, ya, bagi counselling, buat kelas-kelas tambahan. You know what? Masa rehat Tok Abah masa tu, masa kat kampus masa tu, Tok Abah mengajar apa tau? Tok Abah mengajar fotografi. Dan masa praktikal Tok Abah akan ajar pelajar-pelajar yang ikut program fotografi ni pergi ke lokasi penggambaran filem. Tak salah Tok Abah tu masa tu penggambaran filem Melayu, tak ingat, ya. Bukan dah. Masa tu Allahumma salli alaihi, ya. Tak ingat filem apa, tapi Tok Abah ingat Raja Emma masa tu berumur 8 tahun. Dia ikut maknya ke lokasi penggambaran Raja Emma. Berumur 8 tahun, dia duduk kat atas pangku Tok Abah. Punya manja Raja Emma, tapi jangan sekarang, ya. Memang tak larat lah, ya. Raja Emma, Tok Abah pangku, umur dia 8 tahun. Dia datang ke lokasi penggambaran sebab Tok Abah bawa student Tok Abah yang mengambil program fotografi. Tok Abah mengajar fotografi, ya. saja seronok, ya. Dan Tok Abah juga mengajar masa tu di samping program-program motivasi, program psikologi, statistik, research method, psikologi yang memang Tok Abah cuburi, tetapi Tok Abah mengajar kelas-kelas tambahan. Seronok, ya, sebagai hobi. Sebab kita kan dah kata tadi, kalau berjumpa dengan kerjaya yang kita seronok, yang kita cintai, kita akan bermain sepanjang hayat. So Tok Abah masukkan fotografi sebagai Tok Abah punya hobi. Lepas tu Tok Abah mengajar pelajar-pelajar secara percuma grafologi, bagaimana nak mengenal peribadi diri melalui tulisan. Yang Tok Abah belajar sejak tahun 79, Tok Abah share dengan para pelajar dan staff. Dan waktu lunch hour, Tok Abah mengajar kaki tangan wanita, ya, yang masih tak betul bacaan Fatihah tajwid. Tok Abah ajar tajwid di mana? Kat office. Kau macam mana tak seronok? Mana tak seronok masa tu bekerja, ya. Setiap masa ada je aktiviti. Kita bermotivasi bila ada something to do, someone to love, something to look forward. I repeat and repeat and repeat. Jadi kita ada buat kerja, sesuatu benda yang kita boleh buat kerja yang kita seronok buat, yang kita happy, yang kita rasa bermotivasi buat. Itu sebabnya Tok Abah suka sangat, ya, mengajar, suka. Lepas tu mengajar pula fotografi, itu hobi. Mengajar pula grafologi, hobi. Mengajar pula tajwid, gila engkau. Failah Kamsah mengajar tajwid. Tak adalah membetulkan tajwid, bukan mengajar pun, ya. Staff yang, ya Allah, walad dolin, masih ada sebut walad dolin, staff-staff yang bukan Jawa, ya. Dia tapi walad dolin. Dia Tok Abah kata tak betul tu. Walad dot, ya. Dot, ya. Di mana keluar makhraj huruf dot. Kita sikit-sikit lah. Tok Abah diajar oleh seorang syekh daripada Mesir, Syekh Abdullah Marhumi, masa belajar di Amerika. So bacaan boleh lah, taklah tepat, taklah cantik sangat, tapi boleh lah, macam Arab jugalah, ya, walaupun slang Jawa. Okey, so fikir, ya, dan seronok dengan apa yang kita lakukan. Cintai kerja awak. Ini yang Tok Abah akan pesan pada cucu-cucu saudara yang telah bergraduasi. First and foremost, you must like your job. Habis kita memang tak minat, belajar untuk cari jalan untuk meminati, atau sambil-sambil bekerja, ya, cari kerjaya lain yang mungkin anda akan betul-betul minati.
Tapi jangan berhenti sebelum ada gantian, because you have responsibility, anda ada komitmen, anda ada tanggungjawab untuk membantu mak ayah diri dan keluarga yang lain. Ya, begitu ya. Itu yang pesan seorang ustaz pada Tok Abah tahun 70-an. Tok Abah tanya, kalau kita kerja kat tempat yang bersyubhat, ya, tidak halal, ada sistem riba macam ustaz, teruskan kerja tapi jangan redha, sambil tu cari kerja lain yang tidak syubhat. Kenapa tak boleh berhenti terus Ustaz? Sebab awak ada tanggungjawab kan, ada keluarga nak ditanggungkan, ada mak bapak untuk dibantukan. Betul Ustaz? Tak apalah, tapi jangan redha lah. Sebab sumber rezeki awak di situ tidak berapa ni syubhat, ya. Artinya katalah kalau kat bank, sistem perbankan yang ada riba, contohlah kan. Tapi sekarang ni hampir semua bank yang ada di Malaysia ada SPTF. Ada sistem perbankan tanpa riba, memang ada. Ya, so tak ada masalah lah, tak ada isu. Ni Tok Abah cakap tadi contoh tahun 70-an, ya. So kebanyakan bank tidak ada yang cawangan bank muamalat secara Islamik gitu, ya. Semalam, so hari ni sambung nombor 26. Bagaimana nak sentiasa bermotivasi? Orang yang bermotivasi ni kena ingat, orang yang bermotivasi ni, orang yang berjaya ni bukan orang yang dapat semua apa yang dia ada. Al-Fadhil Kamsah bolehlah cakap motivasi, dia ada semua. Rumah dah ada, kereta ada, keluarga okey, dia bolehlah cakap. Orang yang bermotivasi bukan kata tu ada semua yang dia kendaki dengan sempurna, tetapi dia redha dengan apa yang dia dapat dan digunakan dengan sempurna apa yang dia ada. Dia gunakan dengan sempurna apa yang dia ada, bukannya dia ada semuanya dengan sempurna. Lain tu. Orang yang bermotivasi, orang yang bahagia ni tidak semestinya mempunyai semua yang dia kendaki dengan sempurna. Tak. Tetapi apa yang dia ada, dia gunakan dengan sempurna, dia bersyukur dengan sepenuhnya. Gitu. But keep on improving. Jangan salah-salah faham, ya. So artinya dalam konteks ini, tip yang nombor 26 untuk sentiasa bermotivasi, kalau kita perlukan bantuan, jangan sombong, dapatkan bantuan. Of course, Tok Abah dah sebut selalu kan, ya, jangan sekadar nak jadi yang terbaik, tapi selalu fokus bagaimana nak berbuat baik. Bagaimana nak berbuat baik, berkhidmat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Macam mana nak beri manfaat kalau anda tidak bermotivasi, tak seronok, tak bahagia, tak ceria? Awak pun sedih, awak pun sengsara, awak pun miserable. Macam mana nak tolong orang? So you must be positive, motivated, seronok, bahagia, dan kita berikan bantuan yang terbaik. Dia bolehlah cakap dia bahagia sebab jangan tunggu kaya raya untuk awak bahagia. Bahagialah, awak terus akan jadi kaya. Sebab siapakah orang kaya ya Rasulullah? Orang yang kaya, mafhum hadis Rasulullah, ialah orang yang apa dia ada, dia rasa cukup. Apa yang dia ada, dia bersyukur dan rasa cukup. Dia kaya. Nampak ke nampak? So jangan Fadhil Kamsah boleh lah kata dia happy lah, itulah sebab dia ada semua. Tidak ada orang yang ada semua, ya. Tapi kita bersyukur dengan apa yang ada dan rasa cukup, ada sifat qanaah, be very happy, motivated and moving forward, dan akan jadi aset kepada dunia sebab awak mudah nak bantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu poin nombor 26. Ya, kita sentiasa nak membantu orang lain, dan oleh kerana kita sentiasa nak bantu orang lain, kalau kita perlukan bantuan, janganlah segan-segan. Janganlah maaf ya. Janganlah malu Allah ataupun maaf ya, bodoh sombong. Awak tak mampu, awak tak boleh, awak perlukan bantuan, minta bantuan, it's okay. Tapi jangan berharap sangatlah. Dengan kita berharap pada Allah, jangan berharap pada manusia. Berharap pada Allah, kita akan rasa bahagia dan rasa bersyukur, dan insya-Allah akan dapat bantuan. Sebab ud'uni astajib lakum, engkau minta aku berkenan. Kalau berharap pada manusia, sering kita akan kecewa. Jangan berharap pada manusia. Tok Abah banyak sangat pengalaman. Kawan rapat, orang hebat. Okay, I bantu. No worry, don't worry. Just tell me, I will help you. Kita pun confident, yakin, berharap sangat, kecewa. Berharap sangat, kes kedua, kecewa. Berharap sangat sebab dia janji bagian arah. Dia cakap kat public untuk Fadhil Kamsah, kalau silakan, no problem, kita akan bantu. Tapi bila sampai masa kita minta tu, tak dapat bantuan. So Tok Abah pun
pesan pada anak-anak, pesan pada tok mak, kita ni sebagai manusia, kita buat apa yang kita mampu buat, jangan berharap pada manusia. Kalau kita berharap pada manusia, sering kita akan kecewa. Dan Tok Abah banyak kali kecewa mengharapkan bantuan orang. Banyak sebab ni ialah orang kawan rapat yang sungguh-sungguh dah janji secara umum, bukan janji seorang-seorang. Satu dunia tahulah dia nak tolong. Tapi bila sampai masa kita minta bantuan, tak dapat bantuan atas sebab-sebab yang sebenarnya Allah yang yang dah plan begitu. Ya. So tak apa, tak dah faham, tak kecewa langsung pun. Bila tak dapat je kita senyum. No problem, bukan rezeki aku. So sekarang ni walaupun dah umur 70-an ni, Tok Abah cakap pertama, setakat yang mampu, apa yang kita mampu buat, kita buat. Jangan berharap. Walaupun pada anak-anak, takut kecewa. Walaupun dah umur 70-an, you still can do something. What you can do, buatlah. Yang tak mampu sangat, minta bantuan. Jangan berharap sangat pada orang lain. Walaupun pada anak-anak, nanti kita akan kecewa. Berharap pada manusia, sering akan kecewa. Berharap pada Allah, insyaAllah kita akan dapat keberkatan dan bantuan yang sewajarnya. Sebab Allah tak bagi apa yang kita nak. Allah beri apa yang kita perlu. Dia yang baik untuk kita, which is much better. Okay. So, itu point nombor 26. Tapi sebelum tu Tok Abah lupa pula. Hari ni program kita Abilah hari ni, walaupun tak panjang, tapi dibawakan oleh webinar pada 18 Julai. 18 Julai webinar Jom Perkasa Integriti. Jadi pekerja yang berintegriti. Ramai yang bertanya, alah, integriti ni untuk organisasi, untuk individu kalau kita pergi pun tak ada faedahnya. Majikan je untung, employer je untung. Salah. Kalau anda berintegriti, anda untung. Sebab bila anda dapat memperkasa integriti, maka awak jadi pekerja yang Allah redha, ya. Sebab bila awak berintegriti, ada amanah, maka rezeki awak berkat. Ya, kesannya Allah sayang, kesannya majikan sayang, kesannya keluarga sayang, kesannya keluarga bahagia sebab rezeki bawa balik ke rumah berkat. Kesannya anak-anak berbangga dapat mencontohi teladan mak ayahnya yang berintegriti. Kesannya ibu bapa amat bersyukur dan berbangga bahagia ada anak-anak seperti anda yang berintegriti. So siapa kata kalau awak pergi program integriti ni untuk company je, untuk majikan? Tak, it's for you. Apa untungnya kalau awak pergi kursus, ya, ataupun webinar on integrity? Integrity ni untuk ni kempen ni untuk majikannya, untuk organisasi. Kita apa? Kita ni alat je. No, ya. So inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang layak kau berikan kerja ni surah tak ingat ya. Ni ayat Quran ya. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang layak kau bagi kerja ialah orang yang qawi, yang gagah, intelektual, yang sehat, yang pandai buat kerja tu gagahlah, dan yang amin. Qawiyul amin. Amin mean amanah, berintegriti. So guys, jom datang webinar pada 18 ya. Dah ramai dah mendaftar dah. 18 Julai ya. Kita akan terangkan apakah sebab orang tak berintegriti, apa simptom, tanda-tanda orang tidak berintegriti, apa masalah kalau tidak berintegriti, ya, apa untungnya berintegriti, dan yang paling penting kita akan terangkan 25 kaedah, 25 cara, strategi, uslub yang magical dan praktikal untuk menjadi seorang pekerja yang lebih berintegriti. And bila anda berintegriti, is good for you. Ingat, bila anda berintegriti, dahlah rezeki berkat, Allah sayang, bos sayang, orang sayang, pelanggan sayang. Kalau bos nak pilih orang naik kampang, kat siapa agak-agaknya yang bos pilih? Orang yang bermasalah, yang ponteng, yang tak berintegriti, ataupun anda yang telah mempamerkan integriti? Nampak tak? So, orang yang berintegriti ada peluang besar untuk dapat extra bonus, kenaikan pangkat, di samping Allah sayang, manusia sayang, bos sayang, kawan sekerja respect. Adalah 2-3 orang yang dengki, biasalah. Kalau awak berintegriti dan hebat, bos sayang. Ada tak orang dengki? Ada. Biasalah. But jangan risau. Kata Ibrahim Adham yang Tok Abah selalu pesan, buat apa yang Allah suka walaupun semua orang benci. Jangan buat apa yang semua orang suka tapi Allah benci. Okay. So, program kita juga dibawakan oleh ni Tok Abah dah hari kelima ni, ya. Kena flu yang amat berat, ya. Batuk pun macam nak pecah dada masa hari pertama, hari kedua.
Tapi malam tadi dah lega sikit. Pagi ni batuk pun adalah dia punya rem dah tak sakit lah dada ya. Sebab di samping ubat-ubatan yang lain, Tok Abang makan Kondisi Plus. Ni anak Tok Abang kata, Muhammad Syakir pesan, dah ambil dah. Pagi sekali, petang malam sekali bah. Ambil, make sure bah. Cepat pulih. Ya, ni bagus untuk kata memberikan kita semangat, sengal-sengal dalam badan, lengur-lengur semua. Sebab bila kena flu, ya Allah, dia punya sendi semua kena attack. Sekarang ni musim flu ni. Sendi kita kena attack. Tok Abang tengok, pagi-pagi dah rancak berseri. Dah lah pakai baju berseri-seri. Dah rancak berseri. Dan Tok Abang dah berpeluh. Bawah ekor ni, berpeluh ni. Bersemangat, seronok. Fikir pun lancar. Asbab, ialah kita doa. Dan of course, bantuan, ya, asbabnya Kondisi Plus. Yang ada, Cordyceps, beli tiaris, ya. So, ni herba yang sangat luar biasa, magical, yang Allah cipta yang untuk membantu manusia, dan dengan vitamin C. So ni subhanallah ya, dan ribu-ribu orang telah menggunakannya dan memberikan testimoni yang luar biasa. Tuan-tuan kerabat, adik-beradik dengan Kamal Effendi. Dia kata ni husband my sister ni, dia nak cakap dengan you. Dia dah makan dan kesannya sangat positif. Boleh tak call? Masa tu tak dapat pula respon ya. Tapi ni tak respon secara maya begini ya. Mudah-mudahan membantu. So ramai tanya macam nak dapatkan benda tu. Ya Allah, ada link kat atas tu ya. Ada link kat atas tu. Ada link kat komen yang atas sekali tu. You buka. Koleksi di MFK tu. Dia buat title yang tak bertepat ni, nanti cakap kat Cikgu Nazrin lah. Tukar title tu. Koleksi di MFK dengan apa benda? Dia tak faham bahawa itu semua ada. Semua koleksi tentang program ke, webinar ke, produk-produk yang kita cuba nak war-warkan ada kat situ. Tapi di bawah koleksi. Macam rekod lagu-lagu pun koleksi, ataupun senarai jenama pakaian koleksi juga ya. Okey. Baik. So sambung. Sambung ya. Nombor 27. So nombor 27 Tok Abang dah sebut sikit tadi. Nombor 26, dapatkan bantuan bila anda perlukan bantuan. It's okay. Sebab kita tidak sempurna. Nobody is. So kita perlukan bantuan orang lain ya. Sebab itu sebabnya kita kena jadi orang yang terbaik. Sebab kata guru Tok Abang, kalaulah bila awak meninggal dunia, jenazah awak boleh guling-guling sendiri masuk kubur, masuk liang lahat, tak payahlah campur orang, tak payah sibuk nak tolong orang. Sebab ya, jenazah awak boleh guling-guling masuk kubur sendiri ya. Dia perlilah disindir ya. So nombor 7, bantu orang, beri khidmat. Bantu orang, beri khidmat. Tahu apa dah bagi tadi ya. Kita hidup bukan nak jadi yang terbaik, bukan nak just to be the best ya, jadi yang terbaik, tapi sentiasa fikir apa yang aku nak buat baik, apa yang aku boleh buat baik, apa yang aku boleh buat baik. Contoh hari ini hari Ahad ya, pagi-pagi pukul 8 suku kena bergerak daripada rumah untuk pergi ke majlis ya. 9.30 kita punya program start di Shah Alam ya, sampailah setengah hari kot ya. Dan so malam nanti kalau ada rezeki mat kilau kau, Tok Abang dulu guru silat juga. Jadi nak recharge. Sebabnya rupanya bila Tok Abang dulu kena COVID 3-4 bulan lepas ni kena flu pula, teruk ya. Teruk. Memang tu orang tua kalau kena flu, ya Allah, dia punya simptom ya Allah lebih parah daripada orang muda kot. Tapi tuan dapat pesanan daripada seorang sahabat. Dia kata apa? Bila kita umur 70-an kena sakit, rupanya Allah nak banyak R. Allah nak remind, nak beri peringatan. Allah nak recharge, nak merangsang kita untuk berubah. Allah nak redirect. Mungkin jalan kita tak betul, maka Allah nak betulkan redirect. Allah nak jadikan kita reborn. Kita nak jadi orang baru. Nak jadi orang baru, reborn. Ya, Allah nak kita regret. Kita menyesal dosa-dosa yang lepas. Ya, Allah nak kita rebound, bangkit semula. So banyak R. So dia bagi 5R, tapi bila Tok Abang fikir balik, bukan 5R ni, boleh 10R ni. Kita nak reborn, recharge, redirect, remorseful, artinya bertaubat ya. Kita reinvent, cari kaedah baru. Kita reform ya, bertambah baik. So kita dah buat reborn ya, reborn dah. Kita nak revise ourselves ya, recharge, naikkan semangat. So macam-macam R. Bila kita diuji dengan penyakit atau sebarang benda ya, tidak ada sesuatu
perkara yang Allah telah tentukan yang sia-sia. Mesti ada hikmah. Ya, itu sebabnya Tok Abah selalu sebut, bila apa pun berlaku, terus zikir dalam hati, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian. Alhamdulillahi ala kulli hal. Okey. Ya, so nombor 27, bantu orang, beri khidmat. Bantu orang, beri khidmat. Ya, Allah akan tolong hamba-Nya selama hamba-Nya membantu saudaranya. Kita bantu orang dengan ikhlas, Allah buka pintu-pintu kehebatan. Allah akan berikan bantuan, buka rezeki, selesaikan masalah, sembuhkan penyakit, bantu orang. Dan tanya untuk mereka yang pagi tadi dapat sedekah subuh. Pagi tadi Tok Abah sedekah subuh pukul 6 pagi. Takut terlupa kan, sebab kali ni kalang kabut. Pukul 6 bangun dia terus capai duit, masukkan dalam tabung. Pukul 6 pagi tak pernah Tok Abah sedekah subuh pukul 6. Jaranglah. Pagi tadi pukul 6 dah sedekah subuh. Bukan main, takut terlupa. Al-maklumlah faktor usia. Ya, umur ahada wa sab'un, ya, ahada wa sab'un, 71 tahun. Jadi kena ingatlah, terima hakikat apanya bantu orang dan beri khidmat, maka kita akan sentiasa bermotivasi dan seronok. Orang baik rasa bahagia bila bantu orang. Ya. Maaf ya, Tok Abah buat kajian. Orang yang samsing, ya, orang yang jahat lah, ya. Rupanya orang jahat ni bila dia bantu orang pun dia rasa bahagia. Oh, orang jahat. Ya, orang yang samsing, ya. Yang memang samsing penyamun, dia tolong mak dia, bagi duit ke mak dia walaupun dia ada duit penyamun, ya. Dia rasa bahagia tak? Bila Tok Abah tanyalah, Tok Abah tanya, ya. Tok Abah biasa campur masuk orang masuk penjara. Tok Abah biasa masuk penjara. Ya, sebagai kaunselor bertanya, ya memang orang yang menyamun, orang yang jahat, orang yang menipu, yang merompak, ya, bila dia buat baik dia rasa bahagia. Orang baik buat baik rasa bahagia. Maaf ya, orang jahat buat baik pun bahagia. Maksudnya dia rasa seronok dapat berbuat baik walaupun dia jahat. Geng-geng Robin Hood lah. Robin Hood hero, gila kau menyamun orang hero. Ya. Ya. So kalau kita niat buat baik dengan cara menyamun, bukan hero lah. Ya. Okey. Bantu orang dan beri khidmat. Ya. Nombor 28. So, kadang-kadang kita ni, orang bertanya pada Tok Abah, takkanlah kita 24/7, sepanjang masa kita bermotivasi. Kita ni robot ke? Kita ni bukan macam robot Roxy. Roxy. Tok Abah tak pernah tengok, ya. Tok Abah tengok iklan saja. Maid, ya, pembantu rumah yang robot tu. Comelnya maid tu Roxy. Comel pula tu, ya. Tok Abah tengok iklan. Ya, siapa nama budak tu pula, anak apa Syahab, ya. Ya, bukan main comel, robot sampai dia punya maid punya comel, ya, dan punya ialah robot. Bapa ni buat roti bakar, Tok Abah tengok iklan. Roti bakarnya sampai hangus, ya, dan sebagainya. Gosok baju entah apa jadi. Kena marah aja si Roxy ni. So kita ni takkanlah 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun sentiasa bermotivasi. Of course lah. Kita manusia, bukan robot. Tetapi kena ingat, manusia lebih hebat dari robot. Jangan menghina diri. Kau ingat aku ni robot ke? Aku ni manusia tau. Yes. Manusia ke robot lebih hebat? Answer me. Aku ni manusia tau, bukan malaikat. Cuba jawab soalan Tok Abah. Siapa lebih hebat? Malaikat ke manusia? Sampai bila malaikat tanya pada Allah, wahai Allah, kenapa kau jadikan Adam yang dicipta dari tanah untuk jadi khalifah atas muka bumi? Tidak kami yang dicipta daripada cahaya ni, kata malaikat. Apa jawab Allah? Aku lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Jadi di situ kita tahu bahawa manusia lebih hebat daripada malaikat. Jangan menghina diri. Ya, kena kenal diri, ya. Maksud Tok Abah manusia lebih hebat daripada malaikat ialah malaikat ni Allah cipta tak ada nafsu. Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku patuh. Tak ada nafsu. Ya? So manusia ni ada nafsu, ada fikiran, ada emosi. Jadi dalam keadaan kita ada nafsu, ada emosi, ada berbagai-bagai cabaran, ada setan kacau. Malaikat dikacau oleh setan ke? Tak mampu, setan tak kacau malaikat. Dia tak ada janji gitu. Syaitan akan kacau manusia. Tetapi kalau kita masih taat kepada Allah, maka kita jauh lebih hebat daripada malaikat. So jangan menghina diri. Kau ingat aku ni malaikat ke?
Seperti tabat dosa. Malaikat boleh lah. Aku ni manusia tau, bukan malaikat. Itu menghina ciptaan Allah. Walhal, ya, Allah mengesahkan manusia itu lebih hebat. Adam itu lebih hebat daripada malaikat. Dalam konteks-konteks yang tertentu lah. Ya, faham ya? Mengaji balik, tabayun balik, tanya ustaz balik. Bincang dengan ustaz, ya. Jangan terima bulat-bulat. Okey. Alright. Jadi nombor 28 dah terima hakikat. Hidup kita ni ada pasang surut. Kita ada naik, ada turun. Tetapi bangkit semula. Semua itu Allah bagi peluang tadi. Bagi hint tadi. Ya, kita sakit sebab Allah nak R, recharge. R, reform. Redirect. Reinvent. Remind ourselves. Reborn. Reformasi. R. Ya, so bila kita ada sesuatu cabaran, kita kena ubah diri kita. Kena ubah. Sampai Nabi pun berpesan, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So, nak menjadikan orang berjaya, hari ini lebih baik daripada semalam. Every day kita berubah. Terima hakikat hidup kita ada pasang surut. So, kalau kita tengah surut, kita tengah down, segera bangkit semula. Kan Tok Abah dah sibuk bincang, ada butang hijau, atau butang merah, ada butang kelabu. Tok Abah baru cerita pagi ni, butang kelabu. Butang kelabu ni ataupun butang putih lah, yang butang neutral. Artinya you buat benda tu tak ada feeling, tak ada kesan apa-apa. Tak ada emotional impact lah. Buat sesuatu buat awak ceria, gembira, positif, butang hijau. Buat benda tu ataupun menghadapi benda itu awak jadi down, patah semangat, kecewa, sedih, down, itu butang merah. Habis, kalau buat sesuatu yang tak ada apa-apa, apa contohnya ya? Tengok langit, tak ada feeling. Itu sebab dia tak berfikir. Tengok langit, dia tak ada feeling. Itu mungkin butang putih lah, butang putih. No impact. Tapi sebenarnya kalau kita tengok langit, berfikir, ya Allah hebatnya Allah ya. Hari ni terang ya. Alhamdulillah. Semalam hujan. Alhamdulillah. Nampak? Tengok langit. Semalam hujan. Alhamdulillah, kita bersyukur. Hari ini terang. Alhamdulillah, kita bersyukur. So, mana boleh tengok langit, kita tak ada feeling. Kita berasa bersyukur. Untuk mereka yang berfikir, yang bertabayun, berfikir. Ya? Tapi kalau orang tak berfikir, tengok katak, tak ada feeling. Tengok katak pun, Allah katak, banyaknya nak katak. Lompat sana, lompat sini. That's all. Padahal, tengok, ni semua ciptaan Allah ni semua ada fungsi masing-masing. Kalau aku malam tadi solat taubat, aku istighfar, aku memaafkan semua orang, aku lalu sebelah katak doakan aku. Did you know that? Kan Tok Abah pernah cerita kan? Kalau kita buat baik, kita solat taubat, istighfar, maafkan orang, lalu tepi katak tengok kita, terus doakan kita. Itu siapa cakap tu? Guru-guru Tok Abah cakap. Ulama-ulama cerita. Ulama cerita. Bila kita solat taubat, kita buat benda baik, lalu tepi katak doakan kita. Lalu jalan atas rumput doakan kita. Jalan bawah pokok di hutan, pokok-pokok doakan kita. Bila kita berubah, bila kita buat baik. Nampak tak? Hebat. Maha suci Allah. Ya? Okey. So ingat, program kita hari ni dibawakan oleh webinar pada 18 Julai. Iaitu, jom jadi pekerja yang berintegriti. Integriti satu kewajipan, bukan satu pilihan. Ya, dan kalau kita buat apa pun tanpa integriti, nilainya kosong. Ya, kita buat kerja, kita buat kerja rajin tapi tak ada integriti, tak ikhlas, kosong. Kita suka menderma tapi tak ada integriti, tak ada ikhlas, ya, kosong. Tak ada pahala. Ya, sebab kita tak ada tak ikhlas. Mana ada pahalanya? Tak ikhlas. So tanpa integriti, semua kebaikan kita jadi kosong. Ya, so jom kita memperkasakan integriti. Integriti itu apa? Buat benda yang baik dalam keadaan yang terbaik walaupun orang tak nampak. Itu dia integriti. Ya, di situ dalam integriti termasuklah sentiasa disiplin, menjaga masa, buat yang terbaik, bersyukur, tak kacau orang, ya, sentiasa ikut benchmark yang best practicer, ya. Kita dapat redha manusia, dapat redha Tuhan, dapat redha bos, dapat redha pelanggan. Itu tandanya awak dalam atas landasan untuk dapat integriti. Apa untungnya? Untungnya anda akan jadi pekerja yang
bermanfaat, akan jadi aset kepada company, akan jadi aset kepada dunia. So, untungnya ke aku, anda bila anda berintegriti, maka anda akan disayangi oleh Allah, disayangi oleh manusia, disayangi oleh keluarga. Bila anda berintegriti, rezeki yang awak bawa balik ke rumah berkat. Bila berkat, rumah tangga bahagia, anak-anak akan jadi anak yang soleh-solehah. Bila awak berintegriti, mungkin anda akan jadi calon pilihan untuk kenaikan pangkat, untuk bonus, untuk jadi pemimpin, untuk jadi supervisor, untuk jadi orang yang mengepalai, mengemudi, jadi pemuka dalam apa yang anda lakukan. Nampak tak? So when you are a person of integrity, anda akan untung. Untung di dunia, untung di kubur, untung di alam akhirat, insya-Allah. Jangan tanya, alah apa sibuk integriti ini untuk organisasi, aku apa untungnya, ini semua syarat aja untuk memenuhi keperluan. Tak. Bila kita berintegriti, kita yang untung, guys. So come to our webinar. Bos-bos hantar your staff minta izin supaya bos hantar ke webinar tu Abah. Allah murah sangat pun. Pada 18 Julai dah ramai yang mendaftar. Jom datang. InsyaAllah anda akan diterangkan 11 tanda orang yang tidak berintegriti, 11 punca tidak berintegriti, 11 kesan tidak berintegriti, 25 petua untuk memperkasa integriti, doa-doa dan berbagai kaedah untuk transform diri. Dengan kata-kata hikmahnya, dengan transformasi 360 derajatnya, insya-Allah anda akan berbaloi seronok dan jadi orang barulah, orang yang lebih berintegriti selepas program. Tok Abah tidak boleh mengubah anda. Tok Abah akan kongsi tips untuk anda amalkan. Bila anda amalkan apa yang kita kongsikan, anda akan jadi orang yang berintegriti. You change yourself, not me. I will help you, facilitate you, inspire you, but you got to motivate yourself to do it and change to a new person. So anda yang memotivasikan diri, anda yang mengubah diri anda. Alright. Dan jangan lupa program kita dibawakan oleh Kodisi Plus. Kodisi Plus ni memang untuk orang yang umur 30 ke atas 40-nya memang sangat sesuai. Dan Tok Abah dah amalkan 2-3 bulan ni. So sangat luar biasa. Masa kena COVID pun segera pulih lah dengan izin Allah. Lepas tu masa kena flu ni pun masuk hari keempat kelima dah hilang lah simptom-simptom ni. Nampak gaya boleh lah bertindak dan dah tak letih-letih sangat sendi-sendi. Ni memang dia akan membantu merawat sendi-sendi yang tak sihat, sebab dia banyak antioksidan. Dan ada vitamin C yang memperkukuh immunity system, vitamin C untuk tenangkan fikiran, vitamin C untuk cantikkan kulit. Wow, this is bendanya. Sangat luar biasa, benda produk baru yang memang halalan thayyiban yang diperlakukan, the first yang diperlakukan halal lah di Malaysia. Allah masalahnya Kodisi Plus. Syukur sangat. Ini untuk orang tua. Jadi kalau untuk anak-anak pula, ni X Plus Chocolate, X Plus Chocolate coklat ni, bukan Chocolate coklat ni makanan tambahan untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, yang mereka yang ni sebab apa, ada vitamin C juga, ada kolostrum, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu skim milk, ada DHA powder yang merangsang otak kanan kiri, ada biji teratai yang memberi ketenangan, ada tamar bagi tenaga. So anak-anak yang ni produk yang dia punya mascot pun Didi and Friends dan Tok Abah. Didi and Friends and Tok Abah, Didi and Friends plus Tok Abah, So ribuan anak-anak yang telah ambil ini, mak bapak mengaku memang lebih tenang, lebih fokus, lebih seronok nak belajar, lebih lama belajar. Dan kita pula suruh mereka duduk kat kursi menghadap kiblat, bacakan kat kepala Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah, atau pesan pada anak-anak baca Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Bagi pula mereka suplemen, mak bapak bentuk rumah tangga yang harmoni, pamerkan kasih sayang, dan bantu anak-anak untuk berdoa dan sebagainya. Tengok apa jadi. Mereka lama belajar, seronok belajar, tekun belajar, lebih fokus dan akhirnya jadi pandai. Bukan makan 3-4 hari seminggu terus pandai, mengarut, itu tipu. Tapi ini membawa kesan yang positif pada satu keluarga.
Dan bila semuanya positif dan bertindak bantu-membantu, rumah tangga pun bahagia, mengharamkan kata-kata negatif. Belajar pula menghadap kiblat dengan doa, mak bapak doakan guru-guru anak, anak-anak dipesan untuk doakan guru-guru dan kawan-kawan. Tengok apa jadi. Because of pencetus perubahan, ya, Excel Plus coklat, rasa coklat tambahan ni luar biasa, maka satu keluarga berubah dan anak-anak anda, ya, dalam proses untuk pembaikan diri. Dan semalam Tok Abah nama dengar pesan daripada Da'i Ahmad, kita ada live every live malam tadi, dia kata sesuatu doa, sesuatu perubatan, permintaan kita, ya, dan amalan ataupun pelaburan kita lakukan ada kesan sampai 7 keturunan. Doa kita akan ada kesan sampai 7 keturunan. Ada dia punya nas yang di-share oleh Da'i Ahmad malam tadi, ya. Tok Abah tengok dengar tu, wow, sangat seronok, ya. Dan Tok Abah selalu cakap, bila kita buat pelaburan untuk anak-anak kita, mudah-mudahan dia akan berubah, anaknya berubah, cucu kita, cicit, piut, piat, ya, dan 7 keturunan, bukan 7 keturunan sebenarnya, ya, mungkin sampai kiamat ada kesannya. Sebab kita buat pelaburan untuk merangsang anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah, doa mereka akan ada kesan sampai kiamat. Bukan 7 keturunan, lebih dari itu insya-Allah. Ya, so guys, Tok Abah kejap lagi nak wrap up. Ialah kita nak pergi by 8:15. Terus banyak Tok Abah dah ready dah. Tok Abah dah siap dah. Pakai baju cantik, pakai seluar dah ready. Wallet semua dah ada dalam bag, ya. Dan Tok Abah dah siap buku catatan untuk berikan sedikit pep talk, bukan motivasi lah, kepada cucu-cucu saudara yang telah bergraduate. Ramai rupanya 7-8 orang yang telah bergraduate masa MCO ni, masa PKP ni. Mereka bergraduasi dan mula bekerja ataupun dalam proses mencari pekerjaan. So kita akan raikan mereka, keluarga akan meraihkan mereka, bagi scroll untuk mereka, bagi pep talk, bagi hadiah dan semangat insya-Allah. Dan of course kita doakan. Okay. Alright, so last point, nombor 9. Nombor 29. So, kata peribahasa Cina, kata Confucius, a journey of 1,000 miles begin with the first step. Perjalanan 1,000 batu bermula dengan langkah pertama. Jadi artinya, kalau kita nak sentiasa bermotivasi, mulakan sesuatu secara kecil-kecilan, ya, step by step. Jangan terus nak berlari. Mana boleh baby lahir terus berlari? Tak apa pernah terfikirlah masa muda-muda, kenapa kita tak lahir macam baby monyet, ya? Monyet kan lebih teruk daripada manusia. Manusia lebih hebat daripada monyet. Tapi baby monyet, ya, lahir je boleh merangkak, selepas 2-3 hari boleh berjalan, ya. Selepas seminggu dah boleh memanjat. Baby monyet, ya, selepas seminggu 2 minggu dah boleh panjat, boleh panjat pokok. Baby manusia 6 bulan baru boleh merangkak kot, ya. Ya, Allahu Akbar, lamanya. Tak apa terfikirlah masa dululah, masa budak-budak, kenapa tak manusia ni lahir macam monyet, ya. Memang lahir je 2-3 hari je macam baby kucing, terus berjalan, ya, menyusu sendiri berjalan, ya. Selepas 3-4 hari boleh bergerak, selepas minggu boleh berjalan elok, ya, boleh panjat pokok kalau si monyet. Kalau monyet Allah jadikan boleh berjalan selepas 5-6 hari lahir, kenapa manusia yang lebih mulia daripada monyet tidak begitu? Itu pikiran masa budak-budak. Oi. Awak tak nak fikir ke? Ya, kerana kalau lah manusia lahir je selepas 4-5 hari dah boleh berjalan, ya. Kan seronok. Allahu Akbar. Macam monyet. Mukanya mustahil. Macam anak lembu, macam anak zebra. Anak zebra pokoknya besar baby tu. Selepas 5 semuanya zebra, bila dia melahirkan anak dia kan tinggi kan, anak dia jatuh kan, apa dia buat tau? Mak zebra akan sepak baby ni. Dia terkadangnya baby ni untuk berjalan. Untuk bergerak lah, untuk berjalan, ya. Zebra, bukan zebra pula. Apa nama ni? Jirafah. Zebra macam kuda. Jirafah. Ziraf, ya. Zirafah. Zirafah yang leher panjang tu lah, ya. Zirafah bila lepas melahirkan anak, dia terkadangnya baby dia untuk dapat berjalan, ya. Cepat berjalan, ya. Samalah bila baby kita dilahirkan, dibantu oleh doktor untuk dilahirkan di hospital, apa doktor buat?
Apa ni, lahir je, dia terus pegang kaki dia, dipukulnya punggung budak tu supaya menangis segera. Supaya menangis, ya. Itu. Doktor akan pukul, bukan tungkul, tampar. Dia tamparnya punggung baby tu untuk cepat, bernafas dan menangis dan bersuara dan sebagainya. Untuk, pembesaran yang sempurna, seimbang. So, apa pun kita buat, adik-adik, anak-anak, untuk sentiasa bermotivasi, do it step by step. Macam mana kita kena cepat nak cepat kaya ni, mana boleh step by step. Ada ke buat satu cawangan kedai burger, kita kena buat 10 cawangan. Awak nak mulakan, kena cari pengalaman, cari ilmu, cari networking. Kena step by step. Perjalanan 1000 batu pun kena dimulakan dengan langkah pertama, bukannya langkah ke-10. Ya, patah kaki awak kalau terus melompat 10 langkah. Ya, untuk langkah pertama, ya, memang boleh patah kaki, terseliuh. Ya, faham ke faham? Jadi kalau kita buat step by step, kita tidak akan kecewa, kita akan dapat pengalaman, kita akan dapat resiliensi, kegigihan, ya, ketahanan diri untuk dapat melakukannya secara long term. Jadi untuk sentiasa bermotivasi, yang mulakan secara kecil-kecilan, step by step, kita akan lebih resilient, kita akan lebih istiqamah, kita akan ada kelestarian. Bukannya hangat-hangat tai kucing. Ada kelestarian, ya. So itu dia yang Tok Abah sebab bincangkan pagi ni. Sebab kena stop sekarang, sebab kita nak siap sedia untuk bergerak ke majlis. So guys, happy birthday, happy anniversary. Selamat pengantin baru untuk mereka yang nikah hari Jumaat semalam ataupun hari ini, ataupun ada walimah. Selamat pengantin baru, bahagia terjannah. Mendoakan dan terus berubah guys. Berubah jadi lebih mendewasa. Ramai orang dah berumah tangga tapi masih kanak-kanak, masih fikir macam bujang, masih tak mendewasa. Hewok selepas 2-3 bulan bercerai. Tok Abah penat nak mengkansel kes-kes macam ini. Sebab pandai tapi tak bijaksana. Ya, pandai tapi tak berfikir, tak berakal. Pandai tapi tak beradab. Orang beradab tanda berilmu. Tapi ramai orang berilmu dan pandai-pandai ni tidak beradab. Maka kena beradab, sopan santun, keep on changing, keep on improving, be a new person, bahagia dunia dan akhirat. So guys, buat yang terbaik hari ini. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.